Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Syamil Khairuddin. Anda bersama saya dalam segmen subjek data mining. Okey, pada pagi ini kita akan menjawab soalan dan bincangkan bab terakhir dalam subjek data mining, iaitu clustering. Okey, soalan ini agak mudah dan senang kalau kita fikirkan dan memasukkan rumus-rumus yang telah disediakan dalam soalan yang diberikan. Sebelum kita menjawab soalan dan ketahui lebih lanjut, apa kata kita tengok dulu review berkaitan clustering. Mesti anda tak tahu apa maksud clustering dan sebagainya. Okey. Adalah cluster or cluster analysis is the task of segmenting a heterogeneous population into a number of more homogeneous subgroup or cluster. Pendek kata, maksud clustering ni ialah pembahagian data dalam grup-grup yang berasingan. Seperti yang anda tengok dalam rajah, setiap cluster mempunyai satu sentroid, iaitu titik tengah atau titik rujukan. Rumus yang digunakan pula ialah sangat senang dan sangat mudah untuk diingati. Pendek kata, ia adalah satu tambahan soalan bonus bagi tuan-tuan untuk mendapat skor dan markah yang tertinggi. Kalau bagi saya pula, saya akan pilih A kerana soalan ini sangat-sangat senang. Kita teruskan dengan soalan. 1. Clustering is a division of data into group of similar features. Given the following 8 points, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and 8, which represent the location X, Y of crime scene in Bukit Bintang area. Okey, kita lihat pada dalam gambar rajah, Pavilion, Imbi Plaza dan Loyat area jenayah dalam Bukit Bintang. Soalan A. Use K-means algorithm and Euclidean distance formula to find the members of 3 cluster centers. You are required to fill in the distance value in the blank space provided in table 1. Okey, kita lihat table 1 bagaimana. Itu dia, di mana dia berada di koordinat 1A1 sehingga A8. Soalan B. Compute the new cluster center centroid mean for cluster P, Q and R. And C. Compute the second iteration process and then fill in the distance value in the blank space provided in table 2. Okey, ini dia table 2 di mana distance mean for cluster P, cluster Q and cluster R. Dan diberi juga koordinat bagi A1 sehingga A8. Soalan D. Determine whether the iteration process should be proceed or stopped. Jadi kita harus memberikan alasan yang kukuh. Untuk E. Based on the answer for Question 1C, draw the cluster of crime scene in figure 2 as follow. Jadi kita harus melukis gambar rajah yang terbaik. Untuk soalan yang pertama, saya menggunakan gambar rajah yang telah diberikan dan menggunakan formula Euclidean distance untuk mencari members di dalam ketiga-ketiga center tersebut, iaitu cluster P, cluster Q dan cluster R. Saya menggunakan A4 di dalam cluster P, A6, koordinat A6 dalam cluster Q dan koordinat A7 di dalam cluster A. Saya harus membanding bezakan antara ketiga-ketiga cluster tersebut dan mengambil kira nilai yang paling kecil. Apa yang saya dapati, bagi cluster P terdapat 3 koordinat, iaitu A1, A4 dan A8. Bagi cluster R pula, ialah A2 dan A7. Bagi cluster Q, terdapat 3 koordinat yang menghampiri cluster Q, iaitu A3, A5 dan A6. Soalan A sudah selesai. Ayuh kepada soalan seterusnya. Untuk soalan B, ia menyuruh kita untuk mencari new cluster center, iaitu centroid mean bagi cluster P, Q dan R. Untuk mencari mean, iaitu titik tengah bagi center tersebut, saya menggunakan formula X1 plus X2 plus X3 dan dibahagikan dengan 3. Begitu juga dengan untuk koordinat Y, Y1 plus Y2 plus Y3 dan dibahagikan dengan 3 kerana 3 koordinat yang berlainan. Bagi mean for cluster P, saya menggunakan formula tersebut dan mendapat koordinat 3.67. Seterusnya,
Bagi min for cluster Q, saya mendapat koordinat 7, 4.33 dan min for cluster R, koordinat yang saya dapati ialah 1.3 dan 3.5. Sememangnya, seperti yang saya katakan pada awal video tadi, soalan ini sememangnya sangat senang dan bab ini harus dikuasai oleh semua pelajar kerana menggunakan formula yang mudah dan ringkas. Kita terus pula dengan soalan C, di mana ia menyuruh kita untuk mengira second iteration process dengan menggunakan formula Euclidean distance. Nilai koordinat baru bagi kluster P, Q dan R ialah nilai min yang telah saya kira sebentar tadi. Setelah memasukkan data di dalam jadual, saya mendapati dan membanding bezakan antara mereka. Apa yang saya dapati ialah keadaan mereka masih sama seperti di dalam gambar rajah sebelum ini, iaitu jadual 1. Koordinat bagi ke-88 poin tersebut yang menghampiri ketiga-ketiga kluster masih tidak berubah, iaitu P masih dengan koordinat A1, A4 dan A8. Manakala koordinat yang menghampiri kluster Q juga tidak berubah, iaitu A3, A5 dan A6. Manakala bagi koordinat yang menghampiri kluster R juga sama, iaitu A2 dan A7. Untuk soalan D, saya harus menentukan sama ada proses tersebut kena ataupun harus diteruskan ataupun tidak. Jika anda telusuri soalan-soalan sebelum ini, apa yang saya dapati bagi soalan A dan C adalah masih sama. Jadi jawapan saya, process iteration should be stopped because centroid mean remain unchanged, iaitu proses tersebut masih sama dan membazir masa kita sebenarnya. Jika proses tersebut tidak sama, kita harus mengulangi proses-proses tersebut sehingga mendapat jawapan yang sama. Jadi ini ialah jawapan untuk E, di mana saya harus melukis cluster crime scene di dalam graf, di mana cluster P, cluster Q dan cluster R yang telah dikelaskan mengikut susunan mereka, iaitu yang berdekatan dengan cluster P, Q dan R. Jadi tuan-tuan, bagaimana dengan penerangan saya tadi? Adakah anda faham atau tanya-tanya? Untuk chapter ini, iaitu clustering, ia tidak bersangkut paut dengan mana-mana kluster seperti kluster kayangan dan kluster jamaah tabligh. Anda harus bertanya kepada yang lebih pakar, iaitu seperti Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Akhir kata saya menyeru kepada anda semua supaya sama-sama menjaga kebersihan diri, just stay at home dan jangan pergi merayau-rayau di tempat lain, dan also jaga keselamatan diri kita dan social distancing bersama kita perangi wabak COVID-19.